Salam, 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 salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ni di kedai Pami Tom Yam. InsyaAllah mudah-mudahan
dalam rangka kita menyambung pengajian kita untuk bulan ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Malam ni masih pengajian kita pada halaman 18 bawah sekali nombor 10. Kalau kita nama dalam 17 tu. 17 ke 16. Kalau kita lama cari tak jumpa pula dah. Kita baru 18. Nombor 10 tu. Paling bawah sekali. Malam ni kita nak bicara sifat Tuhan yang ke-10. Sebelum tu sama-sama kita niat saja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kata dia yang ke-10 hayat. Bila kita kata yang ke-10, nak ayat kata bukan sifat Tuhan tu ada banyak ni je. Bukan setakat 20 sifat, bukan setakat 13 sifat. Sifat Tuhan ni amat banyak. Tak ada siapa tahu. Malaikat dia. Cumanya yang ulama kita buat mari hipung ni, ada kata 13, ada kata 20 ni. Berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat yang ada di dalam Al-Quran. Maka akidah kita tak lari daripada Quran, berarti bila tak lari ini juga akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama kita sambung, lepas tu buat metod cara baru nak bagi mudah faham. Zaman Nabi dah tak ada kitab. Tak ada kitab tauhid lagu ni, tak ada. Lepas tu dia mahu suruh kembali kepada Quran dan hadis. Quran hadis dah. Ambil dari Quran belakang ni. Dalil dia contoh kita kata sifat hayat. Kita duk baca hari-hari Allahu la illa huwal hayyu. Hayyu tu mana hayat. Hayyu qayyum. Ada dalil dalam Quran menunjukkan Tuhan itu hayy, iaitu hidup. Tuhan hidup dengan sifat hayat dia. Baik. Maka bila ada orang kata tak ada dalil. Royak dia universiti pun tak ada zaman Nabi. Royak gitu. Dia mau buat universiti dah. Ada dalil tak kena mengaji lagu tu, lagu ni, ilmu tu, ilmu ni? Tak ada juga kan. Maknanya kalau dia kata kalau Rasulullah tak buat, tak boleh buat, demo pun sama juga buat benda Rasulullah tak buat. Rak pernia tu semua duk pakai jubah lagu tu, topi lagu tu, ada zaman Nabi. Tak ada belaka kalau nak kira apa tu. Halakok dia nampak. Gitulah. Kalau istilah orang Malaysia kata kumis berai lauk nampak. Gajah tak pakai mata tak nampak. Gitu. Gajah ni besar, duduk tak pakai mata tak nampak. Duduk nampak kumis berai lauk. Maka semua tuduhan itu untuk nak mengelirukan orang kampung. Orang kampung pun kita mau ni kok dia mau royak. Tapi dia kita kena ibu dah tak apa. Dia kata bahaya mengaji seperti kita ni, mengaji sifat 20. Hamba nak nyatakan sini. Seorang ustaz Wahabi Penang. Nak sebut nama. Kena klik dengar sendiri rumah. Nur Hashimah tu dah tulis nama dia mari ustaz. Hak Penang dah. Hamba ada orang lagi tak ada ni. Nama dia, tulis nama dia mari. Jadi dia kata apa? Dia kata ilmu belajar sifat 20 ni ilmu paling celaka di atas muka bumi. Berartinya apa? Dia ni sudah mencelakakan
ulama-ulama kita siapa kepada Imam Asy'ari ni mula-mula tahun 300 tu. Nah, tahun 200 lebih lagi dia tak sampai sebelum tahun 300 tu dia ada dah. Nah, selepas pada Nabi SAW. Jadi makna kalau dia kata ilmu ni ilmu paling celaka, makna dia sudah mencelakakan orang berapa abad. Nah, berapa million manusia, sedangkan orang berpegang dengan akidah sifat, cara belajar sifat 20 untuk kenal Tuhan ni lebih daripada 90% penduduk dunia hak Islam. Ulama lebih pada 90% ulama di dunia ni berpegang dengan cara ni. Nah, hak cara baru hak Wahabi tu, nah, dia kata nak kembali kepada Quran dan hadis. Nak kembali lagu mana orang kampung nak pergi baca sendiri pandai ke? Nah, dia kata kena mengaji, tak apa kita ajar. Kita tanya klik mu siapa? Nah, sebab apa? Kita kata kita mengaji ni ikut ulama. Dia kata tak boleh ikut ulama. Ulama ni tak sunyi daripada buat salah. Habis tu mu nak suruh aku ikut mu siapa? Ada bukan ikut ambo, ikut Quran hadis. Lepas tu siapa hak jual ayat? Tidak mu ya. Maka aku ambil apa-apa yang diberitahu oleh ulama, yang dikarang oleh ulama daripada sejak zaman dulu lagi sampai ke hari ni. Nah, takkan lah ni baru betul, dulu tak betul. Mu nak sumak neraka habis orang. Ulama-ulama kita ni hadut buat kitab Faridatul Faraid, Baghratul Amani, Aqidatun Najin, Ad-Durrus Samin, Hidayatus Subyan. Nah, hadut buat kitab-kitab tauhid apa semua ni. Mu nak kafirkan dia semua, nak kata puak ni puak celaka. Mu baru timbul berapa hari ni, hak 100 tahun lebih ni hak betul. Jadi orang dulu tak reti kan. Kalau ni baru orang reti. Ni masalah. Nah, masalah bila mengaji, nah, bukan kerana Allah, dia kira nak tikai orang. Nah. Dia kata tak boleh ikut ulama. Lepas mu duk kata orang gitu gini, mu ikut siapa? Mu mengaji dengan siapa? Ke baca sendiri PhD. Kalau baca sendiri PhD, setan. Nah, kerana kata Sufyanus Tsauri, nah, dia kata man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru bagi dia, dia baca, dia faham ikut dia. Nah, dia faham lagu ni, orang lain faham lagu lain pula. Nah, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitanlah guru dia. Nak hidup mana? Oleh itu, maka kalau dia kata ikut Quran dan hadis, betul, kita ikut Quran hadis. Tapi nak faham Quran hadis, siapa yang kena bagi tahu? Ulama. Ulama yang akan menghuraikan bagaimana kita nak berpegang dengan Quran, bagaimana kita nak pegang dengan hadis. Bukan satu perkara yang mudah, yang boleh kita jepuk buai lagu tu dah. Nah, sebab tu, kalaulah hamba nak buat contoh ni haduk riuh sehari dua ni. Nak buat contoh sebelum kita masuk tajuk. Nah, ikut Quran semata-mata, ikut hadis semata-mata dengan tak ikut cara ulama menyampaikan dia. Nah, apa isu dia? Isu dia bila dia baca satu ayat daripada Quran, hurrima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharam ke atas kamu maitah, bangkai. Bakar, kita panggil bakar, kita ada bakar. Bakar ni hak mabuk tak sembelih tu bakar. Nah, haram. Nah, waddama ada darah, haram. Ada orang makan darah, ada. Nah, orang makan darah ada, mai darah ular, darah apa macam-macam ada mau makan. Nah, kemudian walahmal khinzir, dan Tuhan harakan kita juga makan daging babi, lahmu walahma. Lahma tu daging, khinzir tu baby lah. Baby ke babi. Nah, daging babi. Maka mufti pelik, mufti sendiri ni bukan orang carian, nah, bukan orang kampung. Mufti sendiri kata
Yang diharamkan Allah adalah daging babi. Adapun kulit dengan lemak dia boleh makan. Tu ikut Quran hadis tu. Nah, bagi pecah tu. Dia tak ada kona langsung. Straight. Oh, kalau gitu nak makan babi, nak makan kulit babi bakar, goreng pun pergi pelik. Nah, ni duduk riuh ni, saya dua ni. Dia kata Quran sebut lagu tu. Tuhan tak sebut kata kulit babi. Jenuh nak buat sebut belakang. Nak suruh sebut belakang jeng. Dia kata daging boleh tak haram makan. Haram makan, tepuh tak apa, pergi tak apa, jangan makan ya. Tuhan kata. Jeng. Ni puak-puak cak betul ni. Lepas tu kulit. Kulit dia kata kita nak makan tak apa. Nak buat kepuk supaya kulit lembu di Indonesia apa tak apa. Ni cakap dia. Nak buat baju tak apa. Nak buat jaket tak apa. Nak buat beg, nak buat apa tak apa belakang. Tak ada masalah. Sebab tu saya tak lari kata dia. Kena untuk guru lagu ni. Selerok habis. Maka kita nak tahu. Hak betul dengan tak betul ni mudah ya. Hak betul bila dia masuk satu-satu kawasan, orang jadi beripung. Orang jadi tak pecah belah, orang jadi bersatu. Nak tahu hak tak betul, bila dia masuk kampung, pecah habis orang. Sebab apa ada hukum bina? Orang tu syirik, orang ni. Gitu gini macam-macam. Habis orang masuk neraka, buat dia lah. Lepas ni ada orang syurga buat boleh. Tak ada orang lain. Bahaya. Nama dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kecek tak molek, tak pernah ingat nama ni. Nama apa? Bukan. Ni dia jenis mamuk sikit. Mazhab tadi kata babi boleh makan. Babi boleh makan kulit lah. Daging tak boleh haram. Kalau gitu kita pergi kedai tanya Cina ni apa babi. Buat gulai campur buah terung. Habis kuah dengan buah terung jadi siapa isi. Daging tak boleh makan. Kuah tak apa. Nama apa dah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana kok Hashimah nama apa dah hak Penang tu hak kata ilmu tauhid ada ilmu paling celaka atas muka bumi dan ilmu tasawuf itu adalah lebih kotor daripada air kata dia. La ilaha illallah. Tak takut Tuhan sungguh. Tak tahu. Tu bukan ulama, tu ular dalam semut lagi. Nanti tu ya tagi-tagi dia mari tu. Lekat saja. Nama dia panggil ustaz apa lah. Ya, dia gelap. Tu saya tak suruh ingat tadi orang lagu tu. Baik, kita masuk kita dulu. Lagi kita bicara lagi. Yang ke-10. Tadi kita banyak dah. Sifat Tuhan ni bukan banyak ni. Amat banyak. Tetapi yang ulama kita susun. Dan memadai untuk kenal Tuhan kita. 13 sifat ataupun 20 sifat. Hak wajib kita tahu dengan tafsir. Yang dalil dia penuh dalam Quran. Dia mau kata nak kata celaka mana dia bersumpah Quran. Dia mau sumpah Quran dah. Dia mau kata ilmu ni tak ada dalam Quran pun. Kalau nak kira lagu tu ilmu dia mau duk mengaji. Hak kata pakar hadis. Dia mengaji mustalah hadis. Ada mustalah hadis dalam Quran. Yang nak menentu hadis ni sahih. Hadis ni maudhu'. Hadis ni ta'im. Hadis ni hasan. Hasan bizati. Hasan li ghairi. Ada tak? Tak ada. Patut ilmu reka ulama. Reka. Mari nak tetap nak jatuhkan hukum hadis ni
Sahih ke tak sahih? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Nah, nak kata dia ambil colek ambil dari Quran, tak ada sebut. Ada. Baik. Hayat. Yang ke-10 hayat. Yakni yang ke-10 daripada segala sifat yang wajib bagi Tuhan kita. Yang wajib bagi Allah. Nah, yang wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf. Kita semua ni lah wajib mengetahui, wajib kita tahu, lagi pula wajib kita beriman dan beriktikad. Nah, wajib kita beriktikad di dalam hati kita, pegang jadi kuat sata kalau nak sebut bahasa siap. Nah, pegangnya kita. Nah, sebab kalau tak ada pegangnya, syurga tak sampai pi. Nah, tak sampai pi mula lagi. Sebab apa? Tuhan akan berkira dengan orang alladzina amanu. Nak masuk kita dalam amanu ni kena mengaji ilmu ni. Kena kenal Tuhan. Bukan kenal Tuhan saja, malaikat lagi, kitab lagi, rasul lagi, kiamat lagi, qada dan qadar lagi. Kan rukun iman ni perkara. Pas rukun kalau buat so tinggal 5 nak sok mana? Kenal Tuhan dah. Malaikat tak kenal pula dah. Nah, hak ni pala ni baru pala. Nah. Pala pula tulis rekah. Nah, rekah sungguh-sungguh ni. Tak ada dah rasa kita hak rekah pada ni. Nah, untuk orang baru mula-mula nak belajar boleh. Tapi kena hurah lebih. Nah, kena hurah lebih. Baik. Sifat hayat ni, nah, hak wajib atas kita mukallaf tahu sosok. Nah, tahu sosok satu persatu. Tak tahu satu persatu. Kena ada dalil. Nah, maka yang ke-10-nya hayat. Hayat debus itu artinya hidup. Kita tulis dulu di bawah dia tu perhidup. Tambah po seko. Tulis sama ya. Tapi tambah po dak pe seko. Nah, perhidup. Perhidup yakni satu sifat yang sedia ada pada zat Tuhan kita. Satu sifat yang ada pula sedia pada zat Tuhan. Ada pada zat Tuhan, pada diri Tuhan. Sama zat tak faham pula. Apa kita ni, zat kita ni, tubuh kita ni, zat kita lah, diri kita. Panggil zat baru. Sebab kita baru. Zat makhluk pun orang panggil. Zat jirim pun orang panggil. Zat mungkin pun orang panggil. Zat alam pun orang panggil. Banyak nama. Nah, tapi Tuhan kita panggil zat Tuhan. Maknanya sifat ni ada pada Tuhan. Sifat hayat ni ada pada Tuhan. Ada pada zat Tuhan kita. Nah, dengan dia lah, dengan sifat hayat ni, Allah Ta'ala hidup. Tuhan hidup dengan sifat hayat ni lah. Dengan sifat hayat Allah Ta'ala hidup. Sebab apa? Sebab Tuhan bukan hidup dengan roh sebagaimana kita. Nah, dia hidup dengan roh, dia kena ada mati. Dia hidup dengan roh, dia kena ada mati. Lepas tu kita nak kata Tuhan hidup, lepas tu mati pula. Lagu tu. Tuhan tak boleh. Nah, tak boleh nak kata lagu tu. Sebab Tuhan kita hidup selama-lamanya. Sedia kala selama-lama. Maka dia bukan hidup dengan roh. Bukan hidup nyawa popeh-popeh pun kita ni tak. Nah, kadang-kadang semua hidup. Kadang-kadang semua. Tak ada. Tak. Jadi dia bersifat dengan sifat perhidup. Bukan hidup dengan roh. Nah, ni kalau tanya hak biasa duduk mengaji pun dia pening juga. Tanya bapa tak boleh hidup dengan roh. Nah, bapa tu tak boleh hidup dengan roh. Kerana roh tu baru. Roh baru, Tuhan sedia lagi. Tuhan ada, dia tak ada mula sedia kala. Roh baru ya. Sebab apa roh baru? Sebab roh tu makhluk Tuhan, Tuhan buat. Nah, bila Tuhan buat baru dah kan? Baru kena buat, apa panggil baru belakang. Langit baru, bumi baru.
Cumanya ia lama. Bukan sedia. Dia lama. Tuhan buat lama. Kita Tuhan baru buat. Hak tu lama. Bukan sedia. Ya sedia ni tak ada mula tu panggil sedia. Hak panggil sedia tu hak tak ada mula. Tu. Lepas tu, langit ada mula tak? Ada mula tak? Ada one cut tak? Ada birthday tak? Langit ni. Ada hari Tuhan buat tak? Ada sedia lagi. Tuhan buat, bila Tuhan buat, sudah tentu bukanlah sedia. Dia kena buat, dia kena jadi. Dari kita ambil satu sudahlah. Kita ambil Tuhan sebut kata dalam surah Sajdah, Allah Ta'ala sebut, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Baik, Allah Ta'ala sebut kata khalaqas samawat. Allah Ta'ala telah menjadikan 7 petala langit, 7 lapis langit. Langit ada 7 lapis. Tu. Khalaqas samawat wal arda, dan bumi pun 7 lapis juga. Bumi pun Tuhan buat 7 lapis juga. Sebab tu kita jejak siapa bumi apa bawah tanah, bumi ke-7. Dah lapis ke-7. Dia ada 7. 7 atas, 7 bawah. Siapa buat? Tuhan. Wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya, antara langit bumi. Haduk antara langit bumi, kita, pokok, nate, sungai, laut, ikan, rimah, gajah. Sebut gila, jenah sebut semua gata. Ikan bilis, udai baring. Jenah sebut. Maknanya ada antara langit dan bumi ni, semua Allah Ta'ala menjadikan. Walaupun sekecil mana dia, walaupun sebesar mana dia, adalah makhluk Allah. Dan tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada Tuhan. Hak kata, hak ni bukan Tuhan buat, orang lain buat. Tak ada. Lepas tu rumah tu tukar buat. Rupa zahir tukar. Tapi hakikat Allah. Nampak kita lah, apa kita duduk masak, kongkang. Nampak kita lah, biar masak ni. Datuk lah. Dah. Kita kata Datuk masak, kata lah. Datuk masak dah. Lepas tu, Datuk kau yang bagi jadi tu, jawab dia dah. Yang bagi jadi tu Tuhan. Rupa zahir kita. Baik. Tenaga yang ada pada kita siapa bagi? Tuhan. Tangan yang ada kita siapa bagi? Tuhan. Kita siapa buat? Tuhan. Ayah yang kita ada goreng siapa buat? Tuhan. Sayur yang kita pun siapa buat? Tuhan. Apa mana hak kita? Hak kita duduk mana? Kita hanya mengaku saja. Ni hak ambo. Tuhan beri amanah suruh jaga. Dalam milik kita. Tu. Tahu tu ya kita ada. Hak menjadikan Tuhan. Tenaga hak kita tu hak Tuhan. Tangan kita hak Tuhan. Diri kita hak Tuhan. Kedai kita hak Tuhan. Mana hak kita? Sebab tu kalau kita memikir sungguh, kita mengaji sungguh, kita memikir, kita tak akan rasa kata, aku ni kaya, aku ni lebih, aku ni apa. Sebab apa? Kita pun hak Tuhan nak lebih mana? Tahu kata hak Tuhan, akhirat esok dia tanya kelik. Kalau hak kita dia nak tanya apa? Aku. Tanya orang. Tapi tu dia kata summalatus alunna yauma izin anin na'im. Dia akan tanya di akhirat esok daripada segala nikmat hak dia beri kita. Termasuk nafas. Kita duduk nyawa popeh-popeh ni nikmat. Sebab dengan dia kita boleh rasa nikmat. Kita boleh rasa seronok, kita boleh rasa suka. Dengan sebab ada dia. Kalau tak ada dia, nafas dia tak ada. Mati.
Nah, berarti kita kena faham. Bukan setakat kita, diri kita aja hak Tuhan. Semua apa yang kita milik, semua hak Tuhan. Maka tidak ada satu benda yang kita kata tadi, hak terlepas daripada dia. Hak bukan makhluk dia. Tak ada. Bahkan semua tu makhluk Tuhan. Sebab tu kata, man arafa rabbahu kalla lisanu. Siapa yang kenal Tuhan dia, dia tahu kata dia ni hamba. Dia kena buat, kena jadi semua dalam milik dia, milik Allah. Nah, dia faham lagu tu. Dia reti. Hak dia duk milik lah ni pun milik Allah. Hak Tuhan. Makna pinjam je. Tuhan beri pinjam. Sebab tu setengah Tuhan beri pinjam mata. Duk tak lama dia ambil klik. Hak dia. Hak dia. Dia beri sehat. Duk lama sakit. Sebab apa? Hak dia. Duk sakit. You beri klik sehat. Hak dia. Ikut dia. Kehendak dia. Nah, dia nak beri, dia nak tarik, itu hak dia. Tangan dia boleh masuk lah. Kena stroke pula dah. Lembek lah. Tak boleh nak buat apa. Apa? Dia ambil ni. Sebab apa? Hak dia. Bila-bila masuk. Nah. Puan-puan dulu ada umur. Dia ambil klik dia. Nak kata apa? Hak dia. Nah. Nak kata apa? Kalau kita tak reda, terbakar juga. Kita reda, terbakar juga. Kita suka pun terbakar, tak suka pun terbakar. Sebab apa? Hak dia. Kita tak boleh nak memandang. Nah, sebab tu kata, beringat. Kita guna bagi Tuhan. Tuhan tanya keliling. Tuhan tanya semula. Mata mu tengok apa weh? Hari tu, je tu mu buat apa? Tangan mu buat apa? Telinga mu buat apa? Perut mu isi apa? Lidah mu kecek apa? Nah, hidung mu hidu-hidu siung gapo? Kaki mu jalan pergi ke mana? Otak mu fikir gapo? Tuhan tanya sosok. Nah, kita ambil satu ayat yang Tuhan kata dia nak tanya. Tadi satu dah. Sumala tus'aluna yawma idzin 'anil na'im satu. Allah Ta'ala sebut kata, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu. Wal basara, penglihatan kamu. Wal fu'ada, hati kamu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu akan ditanya oleh Allah. Semua akan disoal oleh Tuhan. Buat apa? Sebab tu kita kata, walaupun apa di dalam milik kita, itu milik Allah. Bukan kata apa dalam milik kita, kita pun milik Allah. Bila kita faham gitu, tak ada lah rasa nak besar diri, nak sombong, nak apa. Sebab apa? Kita ni sementara Tuhan beri pinjam. Nah, orang ada 500 juta mati tak waki pun. Tak ada siapa waki. Tinggalkan anak cucu duk balah atas dunia ni. Nah itu. Hak dia wagi hak mana? Hak dia guna semasa dia hidup. Sebab tu orang cerdik, kalau ada tempat-tempat itu, dia pakai wig. Tak apa, dia buat masjid. Hak dia buat pondok. Hak dia buat. Sebab apa? Hak dia belanja tu lah hak dia. Hak dia tak belanja tu bukan. Dia tolong pergi sementara dia mati. Harta tu siapa? Hak orang lain. Nah, kamu boleh sikit. Kamu boleh sikit. Tu boleh sikit. Habis kita ke demo. Ada letak siang ada. Nak royak kata? Tak ada. Sebab tu, kita bisa dengar. Nah, seorang raja. Nama dia Iskandar Zulkarnain. Raja yang soleh, yang baik, yang pernah merentah satu dunia pada satu ketika dahulu. Dia biasa merentah satu dunia dalam milik dia. Sebab orang Islam ni, hak Islam dua orang. Hak pernah perintah dunia. Yang pertama Nabi Sulaiman. Yang pertama Iskandar Zulkarnain. Nah, di bawah perintah dia Iskandar Zulkarnain. Nah, sorry. Yang kedua Nabi Sulaiman. Nah, semua duduk bawah dia. Tak ada terbelah bagi dah. Sebab tu Iskandar Zulkarnain dia pesan, sebelum dia mati dia pesan,
Kalau aku mati, nah, aku nak orang yang usung aku pergi kubur ni, nak semua tabib. Doktor-doktor, hak pakar, doktor pakar semua. Hak usung dia ni. Lepas tu masa ngusung dia tu, nah, ambil harta dia dalam istana dia, kita cuah tepi jalan. Belah-belah jalan, belah-belah cuah. Nah, belah orang-orang miskin kutip. Nah, biar orang kapur kutip ambil. Yang ketiga, pada ketika usung aku, muak tubik satu tangan aku, we jatuh daripada keranda. We turun gitu. Nah, biar dia terbuka turun gitu. Orang tanya dia apa? Dia jawab apa? Nak suruh doktor yang usung dia tu nak beritahu bahawasanya sehebat mana pun doktor jaga kita, sampai masa dia Tuhan nak ambil mati. Walaupun dikelilingi kita ni oleh doktor-doktor pakar. Nah, jangan ingat bila kita ada, kita ni boleh upah doktor pakar, kita tak mati. Tak. Mati. Nah, gilah bomo cang taruh mana wah dia nak cang pegat hingga dah. Gilah taruh mana pun tak ada nak gi juga sampai masa dia mati. Yang kedua, nah, suruh tabur harta dia di tengah jalan tu supaya orang kutip. Nah, Nawayak kata harta mu duk cari selama ni. Nah, kalau orang ambil, mana selepas pada mati, mu tak kata apa lah ikut. Tak ada nak murih apa. Dulu, jangan. Jangan tu bagi kahwin. Bagi kahwin tu. Dah. Jadi ahok milik. Tak boleh. Dah. Bagi kita. Yang ketiga, dia suruh buat tubik tangan dia satu tu. Supaya nak royak kata apa? Nak royak kata, mari dulu tangan kosong, celik pun tangan kosong. Dia tunjuk pun tengok, tak ada apa. Kosong. Nah, oleh kerana tu, bila kita faham semua tu, nah, kita boleh gapo tu, beri gapo malam ni boleh 1000, alhamdulillah. 500 pun alhamdulillah. Nah, 3000 alhamdulillah. 10 alhamdulillah. Ada lagi 10,000 dah. Kalau 1000 tu kau alhamdulillah boleh lah. Lepas belanja udah-udah. Nah, bunyi gitu dah, bunyi lanjut gitu dah. Tapi bila banyak, alhamdulillah. Kemah jawab. Bunyi kemah lah sikit, kecek tu dah. Tapi ala kulli hal, nah, berterima kasih pada Allah. Itu kita nak gerti. Nah, kita nak gerti. Sebab apa? Nah, tadi kita tahu sebab apa? Tuhan tak boleh hidup dengan roh. Kerana roh tu baru dan roh tu makhluk Tuhan. Okey, kalau kita nak kata juga Tuhan hidup dengan roh. Nah, sebelum ada roh, Tuhan ada dah. Lepas tu Tuhan hidup dengan apa sebelum tu? Roh dia baru buat. Dia ada sedia kala dah. Lepas tu dia hidup dengan apa sebelum ada roh? Sebelum dia buat roh. Tak boleh. Nah, punah. Jadi punah makna Tuhan. Kalau kita tanya punah mana kalau Tuhan ni hidup dengan roh, kita jawab kata, berhajat Tuhan kepada makhluk dia. Bila berhajat, lemah. Lemah tak berhajat? Bila berhajat, lemah. Bila lemah, bukan Tuhan. Sebab Tuhan tak lemah. Nah, Tuhan tak lemah. Tuhan kuasa. Hak lemah tu bukan Tuhan. Baik. Dia mau kata, kalaulah Tuhan hidup dengan roh juga, tapi bukan roh baru pun tadi. Bukan roh yang Tuhan buat tu. Tuhan hidup dengan roh, tapi roh ni roh yang sedia. Kita buat-buat nak fikir je tu. Bukan ada. Buat untuk mikir. Kalau bahasa mengaji, dia panggil fardu takdir. Andai kata. Kalau kita kata Tuhan hidup dengan roh, bukan hidup dengan sifat hayat dah, hidup dengan roh. Tak boleh dah roh, sebab roh tu baru. Baik, lah ni kita kata roh tu pun sedia juga, supaya Tuhan juga. Roh tu ada sedia juga. Kalau orang tanya kita, boleh ke tak boleh?
Tadi kita kata tak boleh Tuhan hidup dengan roh. Supaya kita ni lah, sebab roh baru. Tak aci. Hak baru tu tak aci. Ambil. Kalau roh tu kodim. Tuhan kodim, roh pun kodim. Boleh tak? Tak boleh juga dah. Sebab dah, hak roh manusia ni roh baru. Ni kita kira hak koding, hak sedia. Dah, nama je roh. Tapi hak tu sedia. Lagu mana jadi? Boleh dah? Tak boleh. Okey. Cuma alasan tu nak cari alasan nak letak apa dia. Tak boleh dah. Tak boleh hidup dengan roh tu. Hidup sifat hayat. Ya, tahu dah. Kalau hidup dengan roh tu pun koding juga. Supaya Tuhan juga. Boleh ke tak boleh? Kita jawab tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia punuh makna Tuhan juga. Jadi punuh. Punuh makna Tuhan. Tak boleh nak panggil Tuhan dah dia. Sebab apa? Tak boleh panggil Tuhan. Sebab apa? Sebab bila roh tu kodim, orang panggil apa? Berbilang-bilang kodim. Allah pun kodim, roh pun kodim. Maka bila kita faham kodim ni, sebab apa tak boleh? Dengan sebab bila dia sebut roh tu kodim, berarti roh tu tidak dijadikan oleh Allah. Bukan roh tu Tuhan buat dah. Begitu. Lepas tu bila bukan Tuhan buat, dia mari mana? Tak ada mari mana, tak ada siapa buat. Dia ada sendiri dia. Berarti ada satu benda yang tidak berhajat kepada Tuhan. Yang tak bergantung pada Tuhan, ada sendiri, bukan dijadikan oleh Allah. Sedangkan makna Tuhan tu, makna ketuhanan yang kedua, berhajat tiap-tiap yang lain kepada dia. Tiba-tiba ada satu benda, tapi tak berhajat ke Tuhan. Punah tak Tuhan? Punah. Walaupun ada satu benda hak tak berhajat ke dia. Walaupun ada satu benda hak terlepas pada dia, punah makna Tuhan. Dia punah makna Tuhan. Tak boleh panggil Tuhan dah dia. Sebab apa tak boleh panggil? Sebab ada satu benda lepas dengan dia. Sampai setara tu, kalau kita nak pergi dengan Tuhan ni, dia tak berhajat kepada apa-apa, dan dia dan tidak ada benda satu pun hak terlepas daripada dia. Walaupun seekor semut gatah, walaupun sehelai kertas, walaupun seekor kumen, nak bergerak pergi sana sini, kumen nak berjakit orang tu, Tuhan kehendak. Tak lepas daripada dia. Dah. Sebab tu kena yakin semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Kita hidup Allah. Benda-benda lain hidup Allah. Tak pergi ke lain dah. Pegangan kita tak pergi ke lain. Bila kita faham ni, duduklah di posisi mana pun kita selamat. Kita duduk jadi berapa pun selamat. Kita nak buka kedai tukar masak, selamat. Orang basuh pinggan, selamat. Orang tukar masak, selamat. Jual kek, selamat. Baca B, selamat. Sebab apa? Sebab posisi kita meletakkan Allah sebagai Tuhan yang kita kenal dia, dan kita sebagai hamba dia. Dan kita kenal Tuhan tu dengan apa yang telah ditunjuk ajar oleh ulama-ulama kita. Kita boleh reti, kita boleh faham, dan kita boleh kenal. Kita pegang lagu tu di dalam hati kita. Sampai bila-bila pun dialah Tuhan kita. Tak siapa mai duk ubah. Tak kena mu duk pegang Allah tu bukan Tuhan mu. Hei. Mu jangan nak kata gitu. Mu tak saya pegang tu mu punya bahasa. Sebab tu Allah ni adalah Tuhan sekalian alam. Tuhan untuk semua. Jangan duk kecek ataupun duk royak ke anak kita bila kita tengok tokong ke, tengok berala pun. Tuhan orang Siap, Tuhan orang Siap. Tu Tuhan orang Hindu, tu Tuhan orang Kristian. Jangan kata gitu.
Tak boleh. Sebab apa? Bila kita kata begitu, berarti kita mengiktiraf benda tu sebagai Tuhan. Walaupun dia tu kena buat. Tokoh tu orang buat tu. Nah, kau semuanya pun nak belok besi. Ada besi apa, dia mau sembah. Dia mau buat sendiri, dia mau sembah sendiri. Pelik. Nah, sebab tu kita sembah Allah. Nah, kita sembah Allah sebab Tuhan buat kita. Nah, ni mu buat berhala, pergi sembah berhala. Patut berhala sembah mu. Sepatutnya lagu tu. Nah, buat berhala. Kita pergi sembah berhala. Kena orang lagu tu. Sepatutnya bila dah kita buat dia, dia kena sembah kita lah. Kita buat ya. Dia terbalik. Nah, atau berhala pun ada haduk gitu tak? Ada tak? Ada itu. Dia mau pakai sembah. Dia kata jangan. Jangan sembah aku. Dan dia mau sembah juga. Sebab tu jangan hajar mulut kita. Kalau ayat toko. Tu orang kafir dia semua tu semua tak kena. Semua tak betul. Sebab dia pergi sembah tu, kalau dia mengaku kata Tuhan tu salah. Sebab Tuhan hanya Allah. Tuhan Malaysia Allah, Tuhan Keling Allah, Tuhan India Allah, Tuhan Cina Allah, Tuhan orang putih Allah. Orang apa pun Tuhan dia Allah. Cumanya dia mengaku dengan dia tak mengaku. Sebab apa? Sebab hakikat yang menjadikan dia apa? Allah. Dia tak mengaku, itu dia punya bahasa. Tapi kok mana pun Tuhan Allah. Nah, dia mengaku dia dapat, dia tak mengaku dia tak dapat. Itunya. Janganlah ajar tu Tuhan orang kafir tu. Jangan. Tu Tuhan Cina tu duduk dalam rumah merah. Jangan. Bukan. Tu berhala. Nah, tu berhala, tu tokoh. Nah, bukan Tuhan diciptakan, dibuat oleh manusia, direka oleh manusia. Bukan Tuhan. Nak boleh panggil Tuhan kalau mengata Tuhan. Kalau nak kecek dengan orang kafir, nak kecek, kalau duk bahas pasal Tuhan ni, kita beri dia dua syarat. Syarat pertama nak jadi Tuhan, dia mesti terkaya daripada yang lain. Maknanya, bila cek dulu hak dia ada sembah tu, ada tak sifat pertama ni? Maknanya, dia tak berhajat kepada benda lain. Dia tak berhajat. Dia tak bergantung. Tu ada dia mau buat. Kalau dia mau tak buat, tak ada tu. Gantung tak? Gantung. Syarat pertama, tidak berhajat kepada yang lain. Syarat kedua, benda lain semua beripung kepada dia. Beripung maknanya, berhajat ke dia berlaku. Tak ada satu benda yang terlepas daripada dia. Mesti Tuhan yang buat, mesti Tuhan jaga, mesti Tuhan beri rezeki, mesti Tuhan yang menyusun semua tu. Tak ada satu benda yang terlepas. Kalau hak muda sembah tu sifat lagu tu, boleh kata. Nah, ni dia kena, kalau hak tak tengah tu, hujan, ribut tu situlah dia. Banjir mari pun tergelebah gitu kan. Nah, dia nak tolong diri dia sendiri pun tak boleh. Jangan nak tolong kita. Dia nak beri manfaat kita sendiri pun tak boleh. Jangan nak beri manfaat pada kita. Nah, siapa kau orang luar ni hidup sembah, pagi-pagi sembah, tapi tipu Tuhan. Hak dia kata Tuhan tu lah. Nah, hak dia mengaku kata Tuhan tu. Bukan Tuhan, tapi dia mengaku kata Tuhan. Dia tipu boleh. Buah lima plastik. Dulu buah lima tu habis. Tag demo. Nah. Tag demo habis. Buah plastik. Buah lilin plastik. Lapu dah lilin. Dulu lilin sungguh. Betul tak? Dia boleh tipu juga. Pada buat lagu mana? Kalau lah dia ada sembah tu pun dia tipu. Kita sedap tipu lagi. Dia tipu kita sedap lagi ya. Dia tak? Dia ada sembah pun dia tipu. Kita tak ada apa. Dia kata, main orang nak jual harga murah. Harga murah. Untuk Datuk Allah ni murah. Dia kata dah. Untuk Datuk Allah ni murah sekali.
kita jual atas modal. Nah, dia kata apa? Kita jual atas modal. Cina kata kita jual atas modal. Kita klik, oh sono. Nah, dia tak ambil labo. Kita royak. Padahal kita kena tipu dah. Dia tak ambil, tak, atau dia jual atas modal tu, kena ke dia tu. Modal 10, dia jual 40. Atas pada modal. Nah, hak kalau 10 jual 10, jual modal. Nah, kalau bawah modal, rugi. Beli 10 jual 8. Rugi kalau dia atas modal, tag dia. Nah, dia ambil naria, dia jual 50. Atas modal tu. Kita pun percaya boleh hidup sengih. Boleh bagi murah hari ni. Apa kena tipu? Dah. Ya dah semua ya tipu. Kita tak boleh tipu. Tak sew. Dah ya baik dengan kita. Tak suruh royak lah. Nah, orang nego ni tak suruh royak lah. Tama-tama hak bukan daripada orang kita pula. Nah, kalau jujur ni, dia bayang kita mari. Dia tak kecek dah bahasa Cina sama-sama dia. Nah, dan kecek Melayu supaya kita pun faham. Ni bila harga apa ni? Cecok. Orang jawab cecok. 32. Murah. Dulu harga dia 40. Murah. Nah, kita klik royak kau orang ni dulu 40 riyal pun dia jual sayur tu tiga. Orang lain. Orang lain dia royak gitu pula. Nah, pada duk gitu kita. Baik. Maka kalau kata Tuhan, dia kena cukup 2 syarat. Paling kurang. Dia tak berhajat pada benda lain semua berhajat ke dia. 2 tu syarat paling mudah. Kalau tak ada, mana-mana satu ataupun beripun kedua, tak ada, bukan. Baik, maka Tuhan hak betul-betul hidup inilah yang kita nak sembah, yang kita nak beribadat kepada dia. Dia bukan hidup dengan roh, walaupun roh yang kodim. Roh baru tentu dah, roh kodim lagi-lagi lah tak boleh. Kita kata dah, roh baru tak boleh, roh kodim pun tak boleh juga, walaupun sama-sama kodim. Dia jadi berbilai kodim. Bila berbilai kodim, roh tu tidak berhajat kepada Tuhan. Jadi lepas daripada Tuhan. Rosak mana Tuhan kalau lagu tu. Nah, baik. Lawan bagi hayat. Nah, lawan bagi perhidup. Nah, lawan bagi perhidup. Iaitu maut. Apa dia maut? Mati. Artinya arti maut mati. Itu sifat mustahil. Tak boleh kita nak kata Tuhan tu mati. Itu sebab tu disebut lawan tu. Lawan daripada sifat yang ada pada Tuhan, perhidup, lawan dia mati. Mati tu apa dia? Tak ada perhidup. Tu mana mati? Bila tak ada perhidup, tak ada hayat, orang panggil mati. Dah. Maka boleh kita nak kata Tuhan mati? Tak boleh. Nah, kalau Tuhan mati, lemah sebab kita juga. Nah, lemah sebab kita juga. Ya. Maka wajib kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu hidup. Nah, Allah Ta'ala itu hidup dan hidupnya tidak dengan roh. Itu baru mati. Baru mari terakhir ayat tadi. Hidup itu tidak dengan roh dan tidak akan mati. Selama-lamanya Tuhan tak akan mati. Dah. Baik. Kita masuk soal lagi. Laju sikit. Nah, kita ring sikit. Yang ke-11, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-11 iaitu sifat sama. Hak tadi kita kena pergi dulu. Sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat. Tak sungguh nak kata dia mati. Pergi situ. Nah, masuk yang ke-11. Kalau masjid yang tak oyak setara tu, apa jekoh lalu dah. Boleh derah. Nah, sekapung dengar.
Dah sebab nak pergi, hak tak main ngaji pun kena pergi juga. Bukan hak mengaji saja kena pergi. Nak kena pergi lagu tu, hak tak mengaji pun nak pergi lagu tu juga. Serupa. Baik. Ni, haduk ikut live ni. Tadi saya minta nama ustaz yang kata mengaji ilmu tauhid ni ilmu paling celaka di atas muka bumi. Nama dia saya tak boleh nak ingat dah. Tu Hewi lupa dah nama dia. Tak ingat. Tak telitah. Dah buang-buang kali itu dia telitah baik lalu dah. Nah. Baik, yang ke-11. 11 daripada 13 sifat atau 11 daripada 20. Sebab khilaf ulama ni. Setengah kata 13, setengah kata 20. Baik, kalau kita nak pergi 13 kan nak pergi 20. Rezekinya banyak-banyak bayar fair tak dah. Tapi mengaji semua pergi ikut hak 13 pun tak apa dah. Cukup dah lah. Hak 20, 20 dia banyak sikit. Nah. Tapi kebanyakan ulama kita mengaji belaka, tapi masa pergi hak 13. Tak. Bila kita mengaji 20, hak 13 duduk dalam dah. Kalau kita mengaji 13, ada 20? Tak ada. Ada. Maka hak 13 tu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari, hak 20 tu Abu Mansur Maturidi. Jadi dua-dua betul berlaku, ahli sunnah berlaku. Nah, dua-dua tu. Hak pergi 13 buat ahli sunnah, hak pergi 20 buat ahli sunnah. Nah, cuma dia tambah 7 sifat lagi. Imam Asy'ari kata tak tambah dah. Nah, pada banyak tu. Cukup. 13 tu pun cukup dah. Gitu. Nah, bertanya kita pun duk payah duk kerja ke 13 mudah lah. Tapi hak 13 tu dia kuat. Walaupun 13 tapi hak kuat dalil. Hak dalil dia kuat 13. Sebab hak 7 lagi dia akan ambil dalil hak dalil tu juga. Dia tupai dalil tu. Hak kuat dia sebuah dalil 13. Bukan 20. Hak 20 hak panggil masyhur. Orang kenal ni kata bila belajar nak kenal Tuhan, orang kata belajar sifat 20. Ada orang kata belajar sifat 13. Tak. Dia tak masyhur tapi dia kuat. Hak 20 dia tak kuat tapi dia masyhur. Semua orang kenal dengan sifat 20. Gilah negeri mana pun sifat 20. Bila kata dak kita belajar sifat 13, mutukar dah tu. Rukun semaya tu 13 dia kata. Dak. Tu dia. Sebenarnya itu khilaf di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, yang ke-11. Nah, yang wajib kita i'tikad, yang wajib kita tahu dan kita kena pegang dalam hati kita, kata Tuhan bersifat dengan sam'un, sama'. Nah, otak ni panggil samuk. Nah, samuk kau sama'. Samuk basur. Sama. Nah, sifat sama. Sama ni apa dia? Bukan sama wayah ni weh. Lebih sama wayah pula. Nah, sifat sama ni orang panggil sifat pendengar. Sifat pendengar. Maka dengan sifat pendengar ni Allah mendengar. Tuhan dengar tak kita duduk ni, duduk sini ni? Dengar tak? Dengar. Dengar apa? Dengan sifat pendengar. Dengan sifat sama dia ni. Tapi sama Tuhan dia tak serupa dengan sama kita. Sama kita ada telinga. Sama Tuhan ni satu sifat yang ada pada zat dia. Bukan telinga. Nah, tapi Wahabi dia pergi, Tuhan ada anak mata, Tuhan ada muka, Tuhan ada kaki, tangan. Tu pun dia berasa diri betul. Nah, dia berasa diri betul lagi orang lain salah. Pergi Tuhan tengok dengan mata dia. Nah, Tuhan duduk atas kaki dia, duduk atas kursi. Nah, kursi besar pada langit bumi lagi. Pak besar mana tu dia? Kaki dia tak atas tu. Mampu. Pergi lagu tu mampu.
Itu dia. Baik. Maka bila kita tahu kata Tuhan bersifat dengan pendengar, berpendengar dulu. Nah, mula-mula bermakna pendengar. Dengan sifat pendengar, Allah mendengar. Tuhan dengar apa? Apa Tuhan dengar? Segala perkara yang ada. Ingat Tuhan tak serupa kita. Kita dengar suara. Tuhan dia dengar semua benda ada. Tak kira apa pun, asalkan ada. Ada suara, tak ada suara, tak kira. Ini sejadah ni. Tak ada suara, Tuhan dengar. Asalkan benda ada, Tuhan dengar. Nah, Tuhan dengar. Langit Tuhan dengar, bumi Tuhan dengar, tiada kedai tu Tuhan dengar. Sebab ada kan? Sebab benda ada. Setiap benda ada, Tuhan dengar belakang. Walaupun tak ada suara. Dan Tuhan dengar tidak syarat ada suara. Kita dengar syarat ada suara. Syarat ada suara tu pun tak boleh ada perkara menegur. Suara ada, tapi jauh. Tak dengar juga. Dengar ada orang yang kecek di Saudi. Orang yang perai di Palestin. Dengar kat sini. Ada suara tak? Tak ada waktu bang dung nah. Tapi kita tak dengar sebab apa? Jauh. Nah, tu kita ni dengar ada alat telinga, Tuhan tidak. Kita dengar benda bersuara, Tuhan tidak. Janji benda ada, Tuhan dengar. Pelik tak? Nak suruh serupa dengan kita lah pada. Nak suruh Tuhan tu serupa kita. Macam lagi tu. Macam. Maka Tuhan dengar segala perkara yang ada. Baik, abang letak dulu mikrofon. Letak start mikrofon. Kita tunjuk ke papan. Kita tunjuk balik. Ada 10 minit. Okey. Sekarang kita dah bicara sifat apa? Sama. Sama, kita bubuh makna pendengar. Pendengar. Maka dengan sifat pendengar, Allah Ta'ala mendengar. Dengan sifat pendengar, Allah Ta'ala mendengar. Mendengar apa dah? Akan segala yang ada. Baik. Kita nak royak kata hak Tuhan dengar ni segala perkara yang ada. Segala perkara yang ada dia bagi dua pula. Segala perkara yang ada. Bagi dua. Segala perkara yang ada kita bagi dua. Yang pertama, qadim. Apa makna qadim? Ada sedia. Ada sedia kala. Maka hak ada qadim, ada sedia ni, hak ada sedia kala ni bagi dua pula. Yang pertama zat Allah. Yang kedua segala sifat ma'ani. Baik. Maka sifat ma'ani ni, satu kudrat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, hak tadi kan, yang kelima sama, yang keenam basar, yang ketujuh kalam. Ada sifat hak ada tiga. 7 tu. Kemudian yang kedua hak baru. Panggil apa?
Benda ada tapi baru. Sebab kita ni baru. Langit bumi baru. Antara langit bumi baru. Maka hak baru ni pun dua juga. Yang pertama, zat dia, zat baru. Zat baru ni kita lah batang tubuh kita. Kalau langit pun rupa langit je. Meja pun meja. Benda ada panggil. Zat baru, yang kedua sifat dia. Nah, maka hak baru ni zat baru orang panggil apa? Nama dia asajirim. Ni panggil arak. Arak ni apa dah? Sifat baru. Nah, arak ni sifat baru. Maka dengar ke tak? Nyanyi orang tu jauh. Baik. Bila sebut kata benda ni, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar akan perkara yang ada. Maka perkara yang ada ni, dia bagi kepada dua jenis. Yang pertama, yang ada sedia. Ada sedia, maknanya tak ada mula. Maka hak ada sedia ni dua benda. Dua jenis. Yang pertama, zat Tuhan. Zat Tuhan sendiri. Diri Tuhan tu. Nah, hak ni tak ada mula. Sedia kala. Nah, yang kedua, sifat ma'ni. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basarkan. Maka semua ni. Nah, semua ni. Apa ni? Benda yang ada. Bila benda yang ada, Allah Ta'ala mendengar. Oleh kerana dia ada sedia kala, Allah Ta'ala mendengar sedia kala. Ni, dua perkara ni, dua jenis ni Allah Ta'ala dengar sedia lagi. Bukan baru dengar. Hak ni dia dengar sedia. Sebab apa? Sebab benda ni ada sedia. Baik. Adapun yang kedua ni, benda baru. Benda ada juga tapi baru ada. Benda hak Tuhan buat. Tak kisahlah langit, bumi, syurga, neraka, aras, kursi, luh, mahfuz, ataupun para malaikat. Nah, ataupun para rasul atau manusia biasa, semut, gatal, semut, pasir, semut api, sebut lagi pacak, litok, sebut lagi ikan bidik, ikan baring, ikan kembung, ikan selai, ikan ayo, dia nak sebut. Nah, sebutlah apa pun. Nah, orang panggil baharu. Maka zat baharu Tuhan dengar, sifat dia hak baharu Tuhan dengar. Tapi sifat nak hak ada. Sifat bahasa ada, hak faham. Hak faham dia tak dengar. Tapi dia tahu. Dia tak dengar, dia tahu pula dah. Nah, hak dia dengar, hak ada ya. Apa dia? Ada. Hak ada ni, sifat hak ada bagi manusia ni, mudah kita ingat. Hak kita boleh, hak kita dapat melalui 5 anggota kita. Yang pertama, hak kita dapat melalui mata kita. Hak kita tengok warna-warna. Nah, warna tu orang panggil apa? Ni, contoh warna hitam. Warna hitam ni orang panggil apa? Ada ke tak ada warna hitam tu? Ada. Sebab kita boleh dapat dengan mata. Gapo hak tak boleh dapat dengan mata? Contoh segala bentuk. Nah, kurus, gemuk, tinggi, rendah, panjang, pendek, besar, kecil. Benda tu bukan benda nampak tu. Ayat apa nampak ustaz besar? Dah, bukan nampak. Nah, apa panggil kita letih. Kita tengok sebab besar. Kalau kita nak tunjuk di mana? Tu perut. Tu dada. Apa mana hak besar? Besar tu benda, satu benda yang boleh kita fikir dan kita faham. Lagu ni besar. Lagu ni bulat. Lagu ni 4 segi. Lagu ni 3 segi. Lagu ni kepek. Lagu ni bulat. Katalah. Tu bagi segala bentuk-bentuk tu hanya benda yang boleh kita faham. Bukan benda tu ada. Tapi kita faham. Baik. Maka benda hak dapat dengan mata ada. Benda hak dapat dengan telinga. Segala suara. Tu pun benda ada. Suara kita tu benda ada. Tuhan dengar tak? Dengar. Dan Tuhan dengar juga segala yang kita dapat melalui ciuman kita. Bau, segala bau. Wangi, busuk, Tuhan dengar juga.
Bau tu Tuhan dengar juga. Sebab dia ada. Dan juga Tuhan dengar juga segala yang kita kecap. Kalau kita rasa masin, manis, pedas. Nah, rasa ni ada berapa semua? Banyak rasa dulu orang kerja tu dia. Ada berapa rasa? Royak tak apa. Jangan nak malu. Royak. Berapa ada? Ada 3. Berapa dia? 3 rasa kalau kita. Nah. Mani. Tengok. Mani. Masin. Masam. Pahit. Kelak. Payau. Pedas. Bagi. Lemuk. Bagi. Ada satu perak. Dia panggil perak. Yang dalam kitab disebut perak. Perak. Nah. Batu tawar. Tu rasa. Maka segala benda hak rasa tu, rasa tadi, semua Tuhan dengar. Sebab benda tu ada. Kita boleh dapat melalui kejap kita, melalui lidah kita. Dan segala yang kita dapat melalui sentuh. Sentuh. Oh kasar ni, oh licin ni. Kutu ni. Lembek ni, kerak ni. Ada. Hak kita dapat melalui sentuhan. Juga Allah Ta'ala mendengar. Daripada benda baru tu lah. Nah, benda baru arak ni. Nah, ada 5. Nah, yang dilihat. Yang dilihat. Yang didengar, yang dicium, yang dirasa, yang disentuh. Semua tu, nah Allah Ta'ala dengar belakang. Jadi ada hak Tuhan dengar, benda hak sedia, zat dia dan sifat makna dia. Dan benda baru hak Tuhan dengar, zat baru, setiap zat baru. Mana tubuh benda baru tu. Tak kira dalam saksi pun Tuhan dengar. Dan juga Tuhan dengar juga segala sifat baru hak ada. Hak ada mana hak boleh lihat, hak boleh dengar, hak boleh cium, yang dirasa, disentuh. Dah. Maka semua ni tak lepas daripada pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak syarat ada suara. Tuhan ni dengar, tak syarat ada suara. Dia duduk kaca kau situ Tuhan dengar. Nah, ni tak kecek bab nampak lagi, bab dengar dulu. InsyaAllah bab nampak nanti kita pergi pada hak akan datang. InsyaAllah. Ni kau banyak malam ni nama we 2 ni. Tempat lain tak biasa we lagi 2. Nah, tu nampak orang sini boleh belakang, Datuk pun nampak pahal dah. Jadi kita pendengar sikit. Nah, untuk hari ni kita pada berhenti sekali dulu dah. Nanti kita baca dalam kitab Rabi dulu. Dia kata apa tadi? Dia kata berapa belah ni? Ni. Maka wajib kita percaya. Nanti dulu lawan mendengar daripada as-samam. As-sammu. Nah. Dia bukan as-sammu tu. As-samamu. Asal dia as-samamu. Samamu. Bila dia dia bagi sammu. Dia bersammu kan? As-sammu. Iaitu tuli. Tuli itu tak boleh ada pada Tuhan. Nah, apa makna tuli? Tak ada sifat sama. Itu makna tuli. Maka wajib kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu mendengar sekalian perkara. Sekian perkara ni masuk ni. Nah, sekalian perkara. Wajib kita i'tikad Allah Ta'ala mendengar sekalian perkara. Tambah sikit belakang dia tu. Yang ada. Yang ada. Nah, sekalian perkara tambah. Yang ada. Sedia, buh dalam kurungan. Sedia atau baru. Buh siap.
Sedia atau baru? Yang ada sedia atau baru? Ada sedia ke atau ada baru? Tuhan tetap mendengar. Setakat tu dulu untuk bagi ni. Wallahu a'lam. Yang ke-12 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ta'alaina bima'rifatil ilm wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril mustad'afin wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin في فلسطين وفي كل مكان لا سيما في بلادنا الفطان دار السلام يا كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ni nama dia Ustaz Halim, betul? Ustaz Halim. Ustaz Halim. Hak kata ngaji sifat 20 ni ilmu celaka. Dan ilmu tasadduq, ilmu lebih kotor daripada Aisyah. Ni bapa Wahabi, api ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi